Bab 1 Pengurusan Sumber Manusia 1.0 Pengenalan. Mari kita lihat contoh-contoh gambar sumber manusia ataupun pekerja di dalam sektor organisasi perniagaan yang berbagai. Baik, apakah konsep pengurusan sumber manusia? Pengurusan sumber manusia ialah merupakan polisi, prosedur dan amalan untuk mengurus pekerja dalam organisasi perniagaan. Sumber manusia ialah individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia perlu diuruskan dengan baik bagi mencapai matlamat organisasi. Pengurusan sumber manusia salah satu fungsi organisasi untuk menarik sumber manusia, membangun dan mengekalkan sumber manusia. 1.1 Definisi pengurusan sumber manusia. Jelaskan kepentingan pengurusan sumber manusia. Memastikan sumber manusia sentiasa mencukupi. Kedua, mengagihkan sumber manusia secara berkesan. Ketiga, menyediakan program latihan mencukupi. Keempat, menjaga kebajikan pekerja. Kelima, menjaga prestasi pekerja. Keenam, memberi motivasi pekerja. Dan ini merupakan bahagian yang penting. Dan ingat, murid-murid kita fokus perkataan yang penting di situ ataupun kata kuncinya ialah mencukupi, mengagihkan, latihan mencukupi, kebajikan, prestasi, dan motivasi. 1.2 Peranan pengurusan sumber manusia dalam organisasi perniagaan. Terangkan peranan pengurusan sumber manusia dalam organisasi perniagaan. Terdapat 9 peranan PSM. Peranan pertama, merancang keperluan perekrutan, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Penjelasan. Perekrutan pekerja berdasarkan keperluan kuantiti dan kualiti pekerja. Perekrutan pekerja menggunakan teknik dan proses pemilihan yang sesuai. Perekrutan pekerja berdasarkan deskripsi tugas dan kelayakan calon. Seterusnya, majikan perlu menawarkan kontrak kerja yang menarik. Peranan yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran organisasi. Penjelasan. Dapat mewujudkan semangat kerja berpasukan, bekerja sama dan berkongsi pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu kerja dengan lebih baik. Dapat meningkatkan kualiti output. Seterusnya, peranan yang ketiga, prestasi pasukan. Penjelasan. Memastikan prestasi pasukan tinggi untuk mencapai sasaran atau matlamat organisasi. Dapat mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi. Dengan adanya latihan atau program yang telah dirancang, dapat meningkatkan prestasi pasukan. Peranan yang keempat, latihan peningkatan kemahiran. Penjelasan. Persekitaran kerja sentiasa berubah kerana pengaruh sains dan teknologi yang sentiasa berubah-ubah. Oleh itu, pekerja perlukan latihan kemahiran dan pengetahuan yang baharu. Organisasi dapat bersaing di pasaran. Peranan yang kelima, membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Persekitaran kerja kondusif sebenarnya dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan pekerja.
dapat mewujudkan persekitaran harmoni dan mengurangkan kesilapan semasa bekerja, dapat meningkatkan produktiviti. Peranan yang keenam, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Penjelasan, menyediakan berbagai aktiviti yang sesuai untuk membangunkan bakat pekerja. Pekerja kreatif dan inovatif dapat menghasilkan produk yang baharu. Dengan itu, dapat meningkatkan daya saing perniagaan. Oleh itu, majikan perlu memberikan penghargaan kepada pekerja yang kreatif dan inovatif. Seterusnya, peranan yang ke-7, pemantapan budaya profesional. Pekerja mengamalkan kerja beretika, berintegriti, dan berkualiti. Mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi. Dengan itu dapat meningkatkan imej perniagaan. Peranan yang ke-8, pemberian insentif yang munasabah. Penjelasan, pekerja dibayar gaji, komisen dan allowance. Ganjaran dan pempasan kepada pekerja mengikut sistem prestasi. Mengambil kira keadilan dan kesesuaian. Seterusnya, majikan perlu merancang skim kesihatan dan keselamatan pekerja. Dan peranan yang terakhir, pemberhentian pekerja. Penjelasan, penamatan perkhidmatan secara pensiun. Kedua, penamatan perkhidmatan secara sukarela atau penamatan perkhidmatan secara pemberhentian atau diberhentikan kerja. Mengelakkan pembaziran sumber manusia. Okey, bahagian ni 1.2 adalah bahagian yang penting. 1.3, aplikasi pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Okey, mampan bermaksud berdaya saing di pasaran. Jadi salah satu contoh ialah perniagaan Axiata. Axiata merupakan perniagaan yang berkembang maju pada masa sekarang. Axiata Group Berhad atau Axiata ialah syarikat telekomunikasi terkemuka di Asia. Okay, syarikat ini membekalkan perkhidmatan infrastruktur jaringan dan operasi rangkaian mudah alih. Dan syarikat ini memiliki hampir 32,000 pekerja dan memperolehi keuntungan ataupun pendapatan tahunan menghampiri 22.8 bilion pada tahun 2019. Perniagaan mampan kerana cekap dalam pengurusan sumber manusia ataupun PSM. Okay, dalam pengurusan sumber manusia, syarikat ini menumpukan pembangunan integriti dan kecemerlangan pekerja, mempunyai program latihan pengurusan dan tawaran peluang pekerjaan graduan. Syarikat ini membuat pemilihan yang ketat graduan yang berpotensi tinggi dan menjadi aset bernilai syarikat. Syarikat ini mementingkan persekitaran kerja positif dan harmoni. Syarikat ini mementingkan interaksi antara pekerja dan majikan bagi meningkatkan produktiviti pekerja. 1.4, aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Terangkan aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Okey, kita lihat aspek yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti berkaitan. Dalam aspek ini, penjelasan, majikan membuat penempatan pekerja berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman, kemahiran dan minat pekerja.
Seterusnya dapat menyediakan fasiliti tempat kerja yang sesuai. Dengan itu dapat meningkatkan kecakapan bekerja. Contohnya, pekerja yang mahir dalam ICT ditempatkan di bahagian fungsian ICT. Aspek yang kedua, standard prosedur operasi dalam kurungan SOP, tugas. Apa itu SOP? Ialah satu dokumen bertulis untuk pelaksanaan tugas. Ia meliputi peraturan, pelan, pematuhan dan dasar. SOP memastikan pelaksanaan tugas mengikut piawaian ditetapkan. Contohnya, pekerja yang bekerja di kilang papan perlu memakai peralatan keselamatan semasa bekerja. Okey, aspek yang ketiga, sistem penggajian dalam kurungan SP. Apa itu sistem penggajian? Okey, sistem ni perlulah adil dan menarik, dapat memotivasikan dan mengekalkan pekerja. Dalam bentuk pulangan kewangan atau bukan kewangan. Contohnya, pemberian gaji, allowance dan bonus berdasarkan prestasi dan kekanan. Aspek yang keempat, penghargaan dan hukuman. Penghargaan diberi kepada pekerja yang berprestasi tinggi untuk mendorong pekerja supaya dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Contohnya, pekerja dapat pakej percutian ataupun bonus tahunan. Manakala hukuman diberikan kepada pekerja berprestasi rendah. Sebagai contoh, memberikan peringatan ataupun pengajaran. Contohnya diberi amaran, potongan gaji dan diberhentikan kerja. Aspek yang seterusnya, penyelesaian masalah. Okey, mewujudkan hubungan yang baik antara pekerja dan majikan. Perlu berbincang jika mempunyai masalah antara kedua-dua pihak bagi menyelesaikan masalah. Contohnya, majikan berbincang dengan pekerja tentang gaji yang kecil. Seterusnya, aspek struktur organisasi. Okey, dalam kurungan SO. Apa itu SO ataupun struktur organisasi? Okey, menunjukkan pembahagian kerja, tugas dan tahap pengurusan. Untuk mengagikan pekerja dengan cekap mengikut keperluan. Menunjukkan hierarki atau tahap pengurusan sesuatu organisasi. Contohnya, struktur organisasi disediakan untuk pekerja bagi mematuhi arahan. Okey, bahagian aspek 1.4, aspek pengelolaan sumber manusia ini adalah penting. Baiklah, kita teruskan bahagian yang terakhir untuk bahagian pertama ini. Apakah contoh kesalahan pekerja dalam organisasi perniagaan? Okey, kita boleh lihat keratan-keratan akhbar di sini dan gambar. Okey, yang pertama ialah pecah amanah. Kedua, rasuah. Salah guna aset syarikat. Keempat, tidak beretika. Kelima, ingkar arahan tanpa sebab yang kukuh dan seterusnya. Okey, ponteng kerja.